Okey, hari ini tajuk video ialah kaedah penentuan PHR. PHR iaitu peruntukan hutang ragu. Okey, soalan juga pernah keluar tentang kaedah peruntukan hutang ragu. Jadi di sini cikgu terangkan lagi sekali apa erti dia peruntukan hutang ragu. Anda sudah faham yang ini actually Jadi ialah anggaran yang kita buat terhadap hutang kita, akaun belum terima kita yang mungkin tidak dapat dikutip. Okey, yang ini biasa yang kita buat ialah berdasarkan jumlah penghutang, 1%, 2% atas penghutang. So, kenapa perlu wujud? Jadi yang video ni ialah khas untuk peruntukan hutang ragu. Jadi selama ni you belajar kira peruntukan hutang ragu berdasarkan penghutang actually is one of the kaedah ni. Ada lain-lain kaedah. Jadi video ni you akan belajar kaedah yang lain. Okay? Jadi soalan popular tentang exam dia juga akan tanya kenapa perlu wujudnya peruntukan hutang ragu. Jadi sebab wujud kerana kita mematuhi prinsip perakaunan. Dua prinsip yang kita patuhi. Satu ialah prinsip konservatisme, kerana hutang yang tak boleh dikutip ini actually merupakan satu kerugian. Jadi mengikut prinsip konservatisme, kerugian yang mungkin berlaku perlu direkod, supaya untung tidak terlebih nyata. Jadi second pula, kenapa kita perlu adanya PHR? Kerana kita mematuhi prinsip pemadanan. Kerugian ini adalah satu belanja. Jadi mengikut prinsip pemadanan, belanja yang terlibat pada tahun itu perlu dipadankan dengan hasil pada tempoh yang sama, supaya kita mendapat untung yang lebih tepat. Jadi kerana kita mematuhi dua prinsip ini, kita wujudkan akaun PHR. Jadi seperti yang cikgu kata, selama ni apa yang anda sudah belajar ialah salah satu kaedah saja. Kita tengok sini, actually kaedah PHR ada dua pendekatan. So far yang you belajar actually ialah pendekatan penyata kedudukan kewangan. That mean kita so far you kira PHR berdasarkan peratus penghutang kan. So penghutang kan wujud di penyata kedudukan kewangan, kunci kira-kira. So that's why actually so far yang kita guna kaedah ialah pendekatan PKK, penyata kedudukan kewangan. So di bawah pendekatan PKK ini, yang selama ni actually anda hanya guna kaedah ni sahaja, pendekatan ini, peratus atas jumlah penghutang bersih. Penghutang bersih erti dia setelah penghutang yang betul-betul, setelah kita tolak hutang lapuk. So this is the one that you are so familiar. Actually di bawah pendekatan PKK ada lagi satu kaedah yang you tak pernah belajar, iaitu pengusiaan penghutang. Kita kira peruntukan hutang ragu ikut usia penghutang tu. Bukan usia di sini tidak merujuk kepada umur penghutang, bukan dia 50 tahun, 40 tahun umur dia. Tak, usia di sini merujuk kepada tempoh yang dia hutang. Kan kita bagi dia tempoh 30 hari, 60 hari. So kita akan tengok, kita akan kira percentage berapa yang kita tak boleh kutip ikut tempoh berapa hari yang dia sudah hutang. Nanti cikgu akan bagi contoh soalan supaya anda lebih faham. So ini actually ialah pendekatan PKK. Satu lagi pendekatan, kita guna pendekatan penyata pendapatan. Yang ini kurang kita pakai. So far biasa kita pakai this one. So yang ini pula pendekatan penyata pendapatan. Sure, definitely kita kira berapa hutang yang kita tak boleh kutip mengikut jualan. Kan jualan wujud di PP. So di sini kita boleh kira PHR mengikut peratus jumlah jualan bersih ataupun peratus atas jualan kredit sahaja. Ini dia dua kaedah, dua pendekatan mengira PHR. So supaya anda lebih faham, cikgu bagi satu contoh soalan.
Okey, inilah contoh soalan. Ini tentang maklumat tentang perniagaan istana pada 31 Disember, end of the year 2019. So, diberi hasil jualan dia, ni ya bersih sudah tolak pulangan jualan. Kalau soalan tak bagi bersih, kalau ada bagi pulangan jualan, you kena tolak dulu. Okey, yang ini dianggap sudah tolak 100,000. Dan penghutang bersih juga, demi sudah tolak belanja hutang lapuk 25,000. Dan baki lama, baki hutang ragu last year ialah 3,500. So, maklumat tambahan diberi Jualan kredit ialah 80% daripada jumlah jualan bersih. Dan pelarasan PHR adalah seperti berikut. This one ialah maklumat untuk membantu anda mencari PHR mengikut usia penghutang. So, dia mesti bagi anda maklumat ni. Kalau tak ada maklumat ni, tak boleh kira. So, ini dia usia penghutang. Penghutang yang hutang kita 0 hari sampai 1 bulan, kita anggarkan adanya 3% of it yang tak boleh bayar. Okay? Ada yang hutang sampai 2 bulan, 31 hari sampai 60 hari, kita anggapkan daripada kumpulan usia penghutang ni, about 10% mungkin tak boleh bayar. Ini semua mungkin tak berlaku lagi, anggaran sahaja. Dan untuk siapa yang sudah hutang sampai 2 bulan sampai 3 bulan, 90 hari, about 20% of them tak boleh bayar. Dan those who hutang kita lebih 90 hari, almost 40% tak boleh bayar. Jadi, kadar ini dalam exam akan diberi dalam exam. Tak semesti dia sama. Kadar akan berubah-ubah mengikut soalan. Okay, so ini yang cikgu bagi contoh yang ni lah. So, soalan biasa akan bagi juga analisis tentang penghutang. So, di sini ada beberapa orang penghutang. Ada Carol, Kia, Safira, Puja, Shatis and Sim. Okay, nama penghutang. Dan katakan Carol, dia sudah hutang kita 20 hari. Jumlah hutang dia 7,000. Okay, Kia pula sudah hutang kita 25 hari, jumlah hutang dia 5,000. Dan Syafira sudah hutang 35 hari, hutang kita 8,000. Puja sudah hutang more than 1 month, about 55 hari, hutang dia 3,000. Shatis sudah hutang 80 hari, hutang dia 1,200. Dan Sim sudah lama 92 hari, more than 3 months, dan hutang dia ialah 800. Inilah analisis dia. So, apa yang perlu kita buat ialah kita perlu buat anggaran yang tak boleh kutip, iaitu anggaran PHR, peruntukan hutang ragu, pada end of the year dengan mengguna pendekatan yang berikut. Okay. A, 5% atas jualan bersih. B, 5% atas jumlah jualan kredit. C, 5% atas jumlah penghutang bersih. Dan D, ikut kira PHR ikut usia penghutang. Okay, so di sini contoh jawapan. Ini ialah contoh jawapan untuk ABC saja, iaitu untuk kira PHR ikut jualan bersih, ikut jualan kredit dan ikut penghutang bersih. Okay, so first, kita kena kiralah berapa PHR pada akhir tahun. Okay, so kita pun kiralah. Dia kata 5% atas jualan bersih kan. So, you pun dapatlah maklumat. Diberi dalam soalan jualan bersih dia ialah 100,000. Jualan bersih. Demi the jualan tunai plus the jualan kredit. 100,000. So, kita harap kita dapat PHR. Kalau ikut kaedah ini, should be 5,000. Okay, so kita bandingkan dengan PHR last year. Kan cikgu kata PHR macam laci kan, kita sudah simpan 3,500. But this year we need 5,000. So erti dia not enough. You have to add sama 1,500. Okay, apakah catatan bergu?
Kalau kan ikut surat ajar, so not enough kan, ask from the mother. So kita debit belanja Hutan Ragu 1,500, kredit peruntukan Hutan Ragu 1,500. When you ask from the mother is belanja, so kita debit belanja Hutan Ragu. So kalau kita guna kaedah 5% atas jualan kredit pula, so jualan kredit is 80% of hasil jualan, so you darab 80% first, then baru darab 5%. Jawapan anda dapat 4,000. So this one will be your bagi PHR yang baru. So you bandingkan yang lama 3,500, tak cukup kan, dalam laci ada 500, but you need 4,000, so you have to ask from your mother 500. So when you ask, that is belanja, so dipanggil belanja Hutan Ragu. So yang ni dia, okay, debit belanja Hutan Ragu 500, kredit peruntukan Hutan Ragu 500. Okay. Then pendekatan yang 3 pula atas penghutang bersih. Okay, so penghutang bersih diberi dalam soalan ialah 25,000, so you time 5%. Jawapan bagi PHR yang baru, if you use this kaedah, should be 1,250. So kita bandingkan dengan bagi lama 3,500. So erti dia sudah lebih dalam laci. Kalau lebih, bagi balik kepada emak, give back to your mother. So jadi menjadi hasil, your mother will get the money. So perbezaan dia 2,250. So erti dia sekarang tak ada belanja dah, your laci too much of money, so you debit PHR, take come out from your laci 2,250 and give back to the mother. Bagi dalam account dia kredit pengurangan hutang ragu. Okay, pengurangan hutang ragu. So later this pengurangan hutang ragu akan ditunjuk sebagai hasil dalam penyata pendapatan. Kita tengok pula kaedah atau pendekatan usia penghutang. This one the last one. Jadi untuk menjawab soalan ni, anda perlu sediakan jadual usia penghutang. Walaupun tidak diminta oleh soalan, tetapi baik you sedia buat macam ni, lebih sistematik. Okay, you buatkan jadual usia penghutang. Ini format dia. Okay, nama penghutang dan usia penghutang. Okay, berapa hari. So, diberi dalam soalan ada beberapa syarat kan. Jadi, 0 sampai 30 hari, 31 sampai 60 hari, 61 until 90 days or more than 90 days. So, dia pun letaklah seperti yang diberi dalam soalan. Carol, dia hutang 20 hari. So, should be in this ruangan, 7,000. So, then the next penghutang Kia, hutang 25 hari. So, should be this column, 5,000. Just letak saja. Okay. Then Syafira, the next penghutang, dia sudah hutang 35 hari. So should be this column. So letaklah berapa yang dia hutang. So Puja hutang 55 hari. So still in this column, 3,000 dia hutang, ya. So the next penghutang Syatish, dia hutang 80 hari. So kita tengok which column? This column. So kita letak berapa dia hutang. Then the last penghutang Sim, sudah lebih 90 hari. So this column 800 dia hutang. So then we add up setiap column. Jadi untuk tempoh 0 sampai 30 hari, jumlah hutang kita 12,000. So soalan sudah katakan untuk 0 hingga 30 hari, kadar yang mungkin tak boleh kutip is 3%. So means that out of 12,000 yang hutang kita, kita anggarkan ada 3% yang mungkin tak boleh bayar. So PHR, anggaran hutang ragu kita ialah about 360 for this tempoh. Okay. Then for the next tempoh hari, about 2 months, we anggarkan about 10% of this group tak boleh bayar. So this group jumlah hutang about 11,000. So 11,000 darab 10%, adanya 1,100 mungkin tak boleh bayar. So the next group about 3 bulan, ada jumlah hutang 1,200. So about 20% of this amount tak boleh bayar. So is 240. Then
Untuk kumpulan hutang lebih 90 hari ialah ini 800. So 800 times 40% diberi dalam soalan, kita letak saja kadar. So it's 320. So setiap kumpulan kita sudah kira berapa yang mungkin tak boleh kutip. So after this we add up all lah. Okay, ini PHR untuk kumpulan ni, PHR untuk kumpulan ni. So we add up all. Jadi jumlah PHR pada end of the year 31 Disember is ini campur ini, campur ini, campur ini, campurkan semua. Inilah jumlah paki baru PHR anda untuk tahun 2019, 2020. Dan kita bandingkan dengan soalan. Soalan bagi paki lama ialah 3500 kan. So 3500 tolak 2020. Erti dia laci kita sudah lebih 1480. Laci kita ada 3,000 lebih, but I just need about 2,000. So yang lebih tu I bagi balik kepada emak. So we debit PHR, we take out from the drawer, and kita kredit pengurangan hutang ragu. So this one later will as hasil in account untung rugi ataupun penyata pendapatan.